Terima kasih masih setia bersama kami dalam Mingguan Wanita. Masih lagi kita membincangkan topik antara adat dan agama. Macam kita janjikan, kita bawakan yang bahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudi datang sini. Terima kasih. Saya lah, sangat-sangat. terima kasih jemput saya. Aduh, besar hati kami ada Datuk kat sini. Sebenarnya kami mengharapkan pencerahan lah. Sebabnya isu yang kami bincangkan nampak macam simple tapi sebenarnya adalah besar. Memainkan peranan besar dalam hidup kita. Dia jadi besar bila kita tak faham isu. Sebab itu bila isu tu akan jadi teruk, akan jadi besar. Bila kita tak faham mana dia yang dikatakan adat, mana dia yang dikatakan tuntutan agama. Okey, macam bagi Datuk sendiri, adakah macam bersetuju ke katanya ada setengah-setengah, macam contohnya macam cukur jambul dan juga contohnya bila nak balis berinai dan sebagainya. Macamnya event-event yang besar itu dilakukan. Contohnya mungkin dalam kalangan keluarga ataupun sahabat yang terdekat sendiri. Macam mana kita nak cakap sebenarnya cara yang betul? Ya, saya rasa tahap kepahaman orang tentang agama dah makin tinggi. Ya, banyak ustaz-ustaz asatizah sekarang ni dalam YouTube ke dalam TV ke semua dah cerita. Cuma antara kita nak ikut ataupun tidak. Masyarakat nak ikut ataupun tidak. Ustaz dah cakap, ustazah pun dah cakap, semua dah terang lah. Ya, dalam agama pun dah cakap. Daripada peringkat awal sebelum perkahwinan sampailah kelahiran, sampailah anak tadi besar, sampailah kita mati, Islam dah ajar dah. Sebab itu Allah Ta'ala sebut udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kamu dalam Islam secara keseluruhan dia. Bila masuk keseluruhan dia, maknanya Islam bukan satu bahagian, satu part saja. Islam meliputi semua bahagian. Jadi daripada sebelum perkahwinan, kemudian sampai dapat baby, sampailah nak membesarkan, sampai kita nak mati, nak masuk dalam kubur pun Islam ajar. Betul. Cuma di tengah-tengah tu ada orang masukkan adat. Ada orang masukkan adat dan jadi masalahnya bila orang tak faham itu adat ataupun tidak. Maka wujud pemaksaan. Kalau tak dipaksa buat, nanti apa orang kata. Kita lebih memikirkan tentang apa orang kata. Apa orang kata. Nanti kata apa pula. Dia tak fikir Tuhan kata apa. Dia hanya fikirkan opah kata apa, jiran kata apa, ayah cow kata apa. Itu dia fikirkan hanya tentang apa kata dema kan. Itu masalah dia sekarang. Jadi balik kepada asas dia. Agama dah ajar dah daripada segala-galanya, daripada peringkat yang paling kecil sampai peringkat yang paling besar. Memadailah ikut agama. Tetapi kalau kita nak buat juga benda yang melibatkan adat, harus selagi mana tidak ada benda yang diharamkan di dalam pelaksanaan adat tersebut. Hukumnya harus asalnya. Tetapi kalau ada percampuran dengan perkara-perkara yang dilarang, barulah dijadikan haram perbuatan itu. Selagi tak ada percampuran yang haram, maksudnya selagi tak ada bercampur dengan benda-benda yang dilarang agama, hukum silakan. Silakan. Tak jadi masalah. Nak tanya kepada Fiza lah sendiri. Anak muda hari ni, dia orang ikut-ikutlah sebab media sosial semua. Dia orang ikut-ikut. Oh, ini macam best lah, cantik lah kalau buat gaya-gaya British. Cantik lah buat gaya-gaya Korea macam ni. Dan mereka belajar banyak melalui bukan daripada saluran keluarga dan sebagainya. Kalau Fiza sendiri, pengetahuan mengenai adat, budaya, agama sendiri ni adalah melalui siapa dan di mana pegangan Fiza? Okey. Kalau macam saya sendiri, daripada pengalaman saya sendirilah kan, ya memang kita ada tengok dekat dalam majalah, bila kita tengok pengaruh selebriti, bila kita tengok pengaruh rakan-rakan, bila kita dapat invitation, oh saya ada majlis malam berinai. Apakah temanya? Temanya Bollywood Night. So contoh tema Bollywood Night tu, tapi semuanya perempuan. Apabila bercakap semuanya perempuan dan apa yang kita kena pakai adalah pemakaian sari. Contoh bila kita pakai pemakaian sari, okey, sebab kita ada banyak budaya-budaya ataupun kaum-kaum tertentu dan sari kita tidak yang macam terlalu mendedah. Dan kita faham bahawa okey, tujuannya hanya untuk kita mengambil gambar dan bukan untuk kita nak menunjuk-nunjuk ke apa semua sebagainya. Bagi saya, betul apa kata yang Datuk Ustaz cakap, selagi kita rasa macam saya belum lagi melanggar batas agama. Saya belum lagi sampai ke tahap yang lebih daripada yang saya rasa macam aku dah buat salah ni. Saya rasa macam adat tu masih lagi kita boleh teruskanlah. Jadi pendapat Datuk sendiri mengenai kewujudan adat dan budaya mempengaruhi pula moral seseorang. Ya, apabila kita ikut adat yang salah, adat yang dilarang dalam agama, dia akan mempengaruhi. Ya, benda itu tidak ada dalam agama, dia ada daripada benda lain, unsur yang lain, sumber yang lain dan kita ikut membabi buta. Bila kita ikut saja tanpa kita selidik benda ni daripada mana datang dia. Adakah benda ini bercanggah dengan syariat, bercanggah dengan akidah ataupun tidak, akhirnya dia mempengaruhi moral kita. Sebab tu kita lihat hari ini bila budaya ataupun adat-adat yang bukan-bukan dibawa masuk dalam
orang kita, dia jadi benda yang pelik. Ya. Dan bila benda itu pelik, benda itu kita akan tahu bahawa benda itu tak seronok macam Fiza sebutkan tadi. Sesuatu benda yang haram, sesuatu benda yang tak seronok, bila kita buat, kita sendiri tak tenang. Kita sendiri question rasa bersalah. Rasa bersalah. Kan? Jadi bukan setakat bersalah tu kita rasa jadi satu tak seronok pada kita, bukan untuk masa itu saja, dia untuk masa akan datang. Sesuatu adat yang berbetulan dengan hukum, bila kita buat kita rasa puas. Kita rasa seronok walaupun dia cuma adat, tapi benda tu tak menyimpang daripada hukum agama. Kita akan rasa seronok dan kita akan buat lagi benda-benda macam itu walaupun dia cuma pada peringkat awalnya hanyalah adat sahaja. Jadi bila seronok dibuat, maknanya benda itu betul. Tetapi kalau kita rasa orang tengok pun rasa tak seronok, mungkin yang buat tu rasa seronok sebab dia suka, moral dia suka, kita tak kata apa. Tapi orang lain tengok, astagfirullahalazim, ya Allah. Tapi ya Allah pun tengok juga kan. Maknanya orang di sekeliling tu tengok tak seronok, maknanya tetap benda tu tak seronok juga. Jadi dia mempengaruhi moral daripada situ. Kat situ lah. Kalau rasa tak sedap tu confirm lah. Kena check balik kat situ. Mungkin dalam baki masih ada lah Fiza. Mungkin last word daripada Fiza sendiri dan apa nasihat ataupun pendapat Fiza tentang kepentingan menjaga adat dan agama. Okey, bagi saya sebagai seorang Muslim, kita mulakan, kita berasaskan ataupun berlandaskan daripada apa terlebih dahulu. Daripada Al-Quran, daripada akidah, daripada syariah, apa semua sebagainya. Dan kemudian selepas itu, apabila anda bacalah selalu kita buat research lebih dahulu, apa yang kita kena buat, apa yang tak boleh buat, apa semua. Dan daripada situ, kita pun study balik sama ada adat dan juga agama boleh diselarikan sekali. Tapi kalau boleh, kita tinggikan daripada sudut agama terlebih dahulu. Itu pada pandangan saya lah. Okey, terima kasih Fiza, pandangan yang cukup bernas sekali. Terima kasih juga datang ke Bingung Wanita. Bagaimana dengan perkongsian tadi, anda suka atau tidak? Kalau suka, jangan lupa tekan button like, komen dan share video tadi. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Mingguan Wanita untuk perkongsian yang lebih menarik.